Alamak. Bukan slideshow. Slideshow. Buka slideshow lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, untuk report practical untuk lab 1 daripada kami lah. Hari ini kita buat pengenalan kepada jenis misi dan bahagian utama pada practical. Soalan kami 5 orang. Saya, Rizky, Fakhruddin, Hakim dan juga Aisyah. Okay, next. Okay, go on. Okay, hari ini kita hanya berpandukan kepada traktor model yang diberi dalam pamphlet, iaitu model New Holland T8. Okey, jadi untuk traktor ni, untuk model ni kami cuba untuk bawa pasti pada 5 komponen utama lah yang membezakan, yang bezanya bagi traktor ni banding dengan kita punya kenderaan yang lain lah, seperti kereta dan sebagainya lah. Yang pertama sekali dari segi dengan transmisi dia, tapi transmisi dia ni kita tak boleh nampak kat sini lah sebenarnya, dia benda tu di dalam. Kemudian next hydraulic control system, di mana di belakang tu dia ada control system. Kemudian power take off, ada tu anak panah tu yang kecil tu tunjuk, dan 3-point heat system. 3 komponen ni dia ada di belakang. Kemudian yang seterusnya yang membezakannya adalah dari segi tayar lah, tayar. Okay, next. Okay, untuk komponen pertama PTO, power take off. Jadi PTO ni dia salah satu part lah dalam traktor, dalam sistem transmission dia, di mana dia bertujuan untuk digunakan bersama dengan implement dengan implement sebagai untuk memberi tenaga kepada implement tu untuk membuat kerja lah. Bila kita sambung pada implement, contohnya alat bajak sebagainya, jadi untuk memutarkan bajak itu, jadi kita akan sambung implement itu pada PTO tersebut. Okay, next. Kemudian 3.H 3.H ini adalah juga terletak di belakang traktor, di mana dia digunakan adalah untuk sebagai tempat di mana untuk kita menggantungkan implement tu lah. Dan juga untuk kawat implement tu, sama ada untuk kita menaikkan dia ataupun menurunkan dia semasa kita menggunakan implement tersebut. Okay, next. Hydraulic control system sama juga, dia digunakan bersama dengan 3.H system ni, di mana hydraulic system ni dia digunakan sama untuk kita kontrol mounted tadi implement tadi, untuk kita menurunkan dia atau untuk kita mengangkatkan dia semula. Okay. Next. Transmisi gear ni seperti saya kata tadi lah, benda ni sebenarnya di dalam, cuma membezakan transmisi gear ni untuk traktor dengan kenderaan yang lain. Biasanya transmission gear ni kita guna untuk kontrol dari segi speed. Jadi kita tahu dalam traktor ni enjin dia adalah high speed, tapi dia punya rear valve dia dia hanya memerlukan power dalam speed yang rendah, dan juga tapi dari segi high torque. Jadi di situ yang bezakan antara traktor ni dengan kenderaan yang lain. Okey, dan last kali tayar. Okey, tayar. Tayar ni dia ada pelbagai saiz, tapi biasanya tayar di bahagian belakangnya adalah lebih besar lah daripada bahagian depan. Dan juga dari segi tayar juga kita boleh menapastilah dari segi sama ada traktor itu adalah menggunakan kuasa 2 wheel ataupun 4 wheel lah. Okey. Jadi itu saja kot daripada 5 komponen yang kami kongsi bersama. Terima kasih. Okey, terima kasih Zuhairi. Ada soalan? Ada soalan tak daripada kawan-kawan? Saya ada soalan. Apa beza 3.H dengan hydraulic? Yang tu rasanya kurang clear sikit. Yang apa yang saya dapat gambarkan lah Okey, 3.H ni dia digunakan untuk kita menggantungkan kita punya implement tu, untuk kita letakkan implement kita pada body traktor tu.
hidrolik tapi hidrolik ni dia akan bekerjasama dengan 3.H ni. Hidrolik ni digunakan untuk kita kontrol lah implement ni sama ada kita nak menuruti atau menaikkan lah. Okey. Ya. Zahiri, yang tu baru betul, baru clear. Okey, alright. Okey, semua jelas semua orang nampak that's the most important, I think very straightforward and simple explanation. So I think this is one good example lah. And then the detail nanti you boleh detail out lah if you want to go for that kind of detail. Any other component yang you rasa you tak cover? Kumpulan lain ada tak? Okay, thank you kumpulan 1. Kumpulan lain? Kumpulan 2 hingga 5. Sekejap saya set dulu ada nak join. Okay, next group, siapa yang nak present? So, kumpulan 1 tadi terus boleh hantar Sami terus. Kami touch up sikit nanti lepas tu kami. Boleh. It's up to you. You have a date until next week. 28. Yeah. But don't know. Yeah. So, kumpulan lain yang mana nak join for the discussion? Sekejap lagi kita bincang sikit what would be the effective approach for us to run the Amali lab. Saya tak tahu, mungkin kamu ada lebih cadangan yang lebih baik bagaimana yang seperti mana yang saya buat sekarang. So kita improve it and then more engagement in terms of communication dan discussion etc. Because online ni dia cabaran dia kat situ lah. Once you sekarang ni alhamdulillah internet okey. Bila kena internet masalah, yang tu memang problem lah. Okay, so next group, kumpulan lain. Kumpulan 2, Doktor. Okay, siapa tu bercakap tu? Azrin? Owen, dari grup 2. Okay, Owen, go ahead. Alright, share screen. Yeah. Ada nampak? Belum. No chat. Belum. Ya, belum ni. Dah. Okey. Dah. Okey. Okay, grup 2. Terdiri Can you make it slideshow? Slideshow. Mana slideshow ni? To view. View. Mana ni? Video. Present. Present. Betul. Present atas sekali pun. Okay. Alright. Okay, group 2 consists of Nur Farahadi, Hafizin, me, Owen, Nazmi, and Muhammad Ghazali. So tractor that we chose is Kubota V6001 DT. This tractor type is Orchard tractor with the engine power of 15 horsepower and PTO power is 11.5 horsepower or 8.6 kilowatt. Its chassis is 4x2 there are 2 chassis, and for the tractor that we chose is 4x4 wheel, which is V6001 DT. The transmission is 6-speed unsynchronized gear. The rear RPM is 540. For standard is 540 in Malaysia. The dimension and tire is, first is wheelbase is 45.9 inches or 116 cm diameter. The weight is 1.05 lbs or 476 kg. Front tire is 4.00 to 12 the centimeter or rear tire is 7 to 14. The ground is negative and battery volts is 12 volt to function.
this is what we managed to sketch within the given time. So first one is seat. This one is seat. The main speed lever, rear tire, mana ni? Ni. Step, front tire, muffler, engine hood, and steering wheel. So here we can see this Kubota B6001 DT is 4-wheel drive because the bunga tire on both rear and front is kasar, both is rough. Tire tread. Tire tread. Alright, tire tread. Not flower. Okay. Tire tread. Okay, parts of the tractor is seat. Okay, this one we will put the function later. Seat, what is the function later? Okay, I think that's all. Right. Anyone would like to comment, add on, or ask questions? Why you choose a steering? Give us some feedback. You go for the top first. Owen? Why you choose a steering? Maybe unique steering? Because this steering, because it's easier to handle by using this kind of steering. So the car steering is different? No, it's not that. It's the way they put the steering is different than normal car. If we can see the usual car, we can see the steering is facing to us, right? But this one, the steering is upward. It's facing upwards. Okay. Well, I think in my opinion, if with this regard in terms of your explanation might not be suitable to justify it is a tractor. A tractor also can be without a steering, right? As I show in the slide presentation when we had a lecture, right? So maybe you can actually steering as part of the main component as a tractor. Yeah, the seat is correct. Yeah. Why the seat? Can you explain about the seat? Maybe. The seat, because seat is correct, but what are the features you think is unique for the tractors? The muffler. The seat tempat duduk. Why it is unique? Yeah, you say number one is a seat. Yeah. Yeah. So what is it? It is a seat. Yeah. So what's the function? Because its structure is very suitable for us to sit on it. Okay. Siapa yang pernah naik traktor duduk saja di atas traktor? Siapa pernah naik? Saya. Siapa tu? Karudin. Karudin. Cuba share sikit. Macam mana? Dia ni ada spring. Okay. Ada spring lagi. Dia bouncy kan, macam kursi kanak-kanak main apa, dekat kalau you pergi taman permainan ada kan apa ni mainan budak-budak tu yang main naik kereta kuda tu yang macam spring tu. Kalau you duduk kan, that kind of feeling. So to give you some analogy lah, it might not be the exact feeling but it's similar. Okay, lagi Fazrudin? Apa lagi? Apa lagi ada pada seat tu? Pada kereta tak ada, dia ada spring ya. So apa fungsi spring Pak Karudin? Boleh share tak? Untuk tak nak bagi kita melambung semasa membuat apa kerja berjaga apa kan, tanah kan beralun kan. Okay. So dia membantu kita diabsorb lah, maknanya kita tak melantun ke keluar. Okay, that's kind of a funny explanation, but anyway, so tujuan spring tu adalah to absorb the impact. Satu memang betul lah, absorb the impact disebabkan oleh kawasan yang tidak rata uneven earth surface. Bila dia lalu, so dia akan bumpy. Bila bumpy, apa jadi pada pemandu? Katakanlah tak ada spring ya. Bila dia lalu pada permukaan yang tak rata, bumpy, apa jadi pemandu? Jatuh. Dia mungkin tak jatuh, dia boleh pegang steering kan. So dia bumpy lah. Dia melompat-lompat kan.
So bila dia melompat-lompat, okay. So bila melompat-lompat, apa jadi pada kaki dia? Kaki dia sedang buat apa? Dia tekan minyak kan? Ya. So apa jadi tekan minyak? Jadi macam mana? Tekan minyak. Macam you naik kereta, terseduh-seduh kan? Laju perlahan. Yeah. So we don't want that. So that's why part of it dia nak absorb impact tu, dia letak spring. Itu fungsi spring dia adalah untuk menyerap hentakan. Absorb the impact from the uneven earth. Okay, selain pada tu, pada seat juga ada safety features. Okay, ciri-ciri keselamatan ya. Yang pertama, seatbelt. Yang tu kena mention ya. It's a must, seatbelt. Tapi ada tak operator kita pakai? Mesti dia pakai. Kena pakai. Okay, your generation nanti wajibkan pekerja kamu pakai. Kalau tak, you all kena bayar insurans mahal. Wajibkanlah. So bila kita insyaAllah kalau doa-doa lah supaya kita ada masa ataupun diberi peluang untuk face to face ya. So saya nak juga bagi kamu peluang bawa traktor di TPU. Saya rasa peluang ni mungkin pertama kali ataupun sekali sepanjang hidup kamu di UPM. So mungkin lepas ni adalah mungkin stepping stone pada kamu untuk bawa traktor atau bekerja-kerja di ladang. So which is at least kamu ada pengalaman lah. Kalau traktor lain tu mungkin dah boring kan bawa kan, traktor ada roda dan sebagainya. So yang 4 roda ni unik sikit lah. So macam-macam jenis ya. Okay, selain daripada itu apa lagi? Ciri lain. Okay, main speed changes level. Okay, gear. Okay, gear ada berapa? Siapa ni, Owen? 2. Gear ada 2? Ada 2. Apa gear tu? Arnab dengan kura-kura. Okay. Ya ada satu gear tu memang untuk low gear. Satu gear macam untuk jalan biasa je. Bukan jalan biasa, macam senang nak jalan yang lebih mudah lah. Kenapa dia kalau tak ada satu gear tu dia memang dia sebenarnya ada kura-kura tu perlahan dan laju laju, yes. Kita tak cerita pasal Arnab kalah tapi we are talking about the setting of the gear lah. Tapi sebenarnya dia yang tu sebenarnya gear dia tu itu adalah untuk dia punya main gear. Dia juga ada satu lagi level gear. Dia ada 2 level gear tu. Yang pertama forward ataupun reverse. Lepas tu forward atau reverse. Okay, reverse itu satu set. Okay, satu lagi level gear laju rendah, laju tinggi, Arnab dan kura-kura. Dan satu lagi gear pilihan 1 dan 4. 1 hingga 4 macam kereta manual lah. So berapa kombinasi gear traktor boleh ada? 6 cuba kira. 1, 2, 3, 4, 6 kali 2 kali 2 8 kali 2 4, 8 12 16 4 tadi, 4 gear 1, 2, 3 ke depan atau ke belakang kan. Lepas tu kamu ada satu lagi set gear forward ataupun backward, pergi ke depan atau ke belakang. Satu lagi gear, set gear Arnab atau kura-kura. So dia ada 16 pilihan gear. Kamu boleh pergi reverse, lepas tu high or low, and then with the either 1 or 4 gears you choose. That's the unique of the tractors. Kereta tak ada. Itu the uniqueness of the tractor lah. Saya dah explain banyak kali Okay, engine hood, engine component lah, engine section, bukan engine hood. Engine hood ni cover saja. You boleh letak engine component. So engine component ni untuk menekan kuasa. So dalam tu you ada transmission dan sebagainya lah. Okay. Muffler, what's the uniqueness of muffler? Kenapa muffler adalah ciri sebuah traktor? Muffler, dia punya kedudukan muffler tu to avoid mud, supaya tak kena mud lah. Kalau dia letak kat belakang nanti kena mud, lebih mudah kena mud, lebih kena lumpur, mudah kena lumpur. Okay, so cadangan saya okay, Nombor 3 dan 5 boleh combine sebagai tire system. Okay, nombor yang tak perlu, nombor 4, nombor 6, nombor 8. Okay, kena buang. So, yang
boleh ditambah adalah seperti mana kumpulan 1 tadi. Dia ada komponen yang di belakang traktor tu. Dia ada 3 sambungan pada traktor. Okey? Oh, Calahkan saya lah. Yang 3 tadi. PTO, drawbar dan keep-on hitch hydraulic. Ada 4 kat situ. Dan ada satu lagi sebenarnya di depan tu. So saya tak nak beritahu dulu. Tunggu kumpulan lain. Okey, ini Awan kumpulan apa tadi? Lupa. Kumpulan 2. Kumpulan 2. Group 2. Okey. Okay, next. Thank you, Awan. Alright, thank you. Okay, kumpulan lain. Kumpulan lain. Dewa Rajan, kamu kumpulan mana? Mana, Hafizin? Saya 2. Kumpulan 4. Kumpulan 4. Okay, kumpulan you dah ready belum? Kumpulan mana? Okay, kumpulan mana ready next? Doktor, kumpulan 4. Okay, go ahead. Jong? Is it your Jong, name, Jong? Jong. Okay. Okay. So, good morning, everyone. Doctor, may I start? Yes, go ahead. Okay, thank you. These are my group members, five people. And today we chose New Holland T8380. So these are the components. We chose 6 components. The first one is tire. John, sorry to stop you. Yes. Can you make it a slideshow? Yeah. Slideshow, okay. Yeah. Slideshow, okay. And so the first one is tire, and then the second one is PTO. The third one is hitch. The fourth one is drawbar. The fifth one is control inside the seat there. And then the last one is engine. So what are the functions of these parts? The first one is tire. It's basically to move the tractor and give traction so that we can carry out the duty. There are different types of tread patterns. I saw, for example, R1 or even R2, I saw it. So for example, R1, it gives a slightly deeper tread and wider contact area, offering better performance on the road and in wet conditions. For the PTO, it's like a spinning shaft situated near at the rear area of the tractor. The primary function is to provide power to attachments such as mowers. And then most of the times it has its own horsepower rating, which is different from the tractor's engine. Moving on, the hitches. It facilitates or remove and also reduce heavy loads carried by the tractor when transporting. For the hitches, we have learned 3-point hitches, like what group 1 has said. It's like you install it and then the hydraulic system will work and using the gravity to increase the weight of the implement. Next is the drawbar. It is a device by which the pulling power of the tractor is transmitted to the trailing implement. Next is the control inside the tractor. Because we have referred to the manual and then we saw like the control is very advanced. It has different functions, but in general, it's like for parking, hydraulic service brake, trailer brake control, trailer brake pneumatic control. It can, like, for the control, it can be used to even control the PTO or even the hitches. Yeah. As for the engine, it is 8.71 Cursor 9. It features a high pressure common rail fuel injection system. It is available either with Ultra Command TM power shift transmission or Auto Command TM CVT transmission. It acts as a powerhouse of the tractor. Its strength measured in horsepower. Heavier work requires higher horsepower to carry out. So for this tractor, it has 300 something for horsepower.
And these are our references, and that's all from us. Thank you. John, go back to your second slide. Second slide, this one. Yeah. So can you? Zoom. Okay, yeah, that's fine now. That's fine. So, okay. So figure 2 to the right is okay. So tire is fine. I think you need to explain maybe number 5. On number 5. So you may want to jot down the components under controls. What are the control you mean? Yeah. Like you just say just now, gear knobs, lever control for hydraulic, and also tip on hitch, and then PTO speed, for example, like and also the level for the foot pedal, foot pedal fuel brake system, and also hand fuel system. So that can be also integrated in this one. Yeah. Okay. So Doctor. any questions from the floor? Anyone would like to ask? I realized that so far nobody else actually mentioned there is another one component beside behind of the tractors. This component is actually unique for the tractors. It's actually located at the forefront of the tractors. Yeah, forefront. Nobody yet. So maybe I have to reserve at the end. Nanti we'll explain. So let's see in the two groups how they perform. All right, Doctor. Thank you. All right, thank you, Yang. Next group. Number 3 and 5. Not yet. Whenever you're ready, guys. Accelerator pedal dekat kaki dia tu. Okay, saya tunjuk. Okay. Itu pedal dia untuk kita tentukan kelajuan sesebuah kereta itulah. Dia macam bawa kereta juga. Makin kita tekan makin laju. Tapi but it also depends on the gear yang kita guna lah. Macam yang group sebelum ni bincangkan. Okay. Okay, lepas tu kita ada steering wheel. Okay, untuk kita kawal kereta tu pergi ke kiri ataupun ke kanan. Ada juga traktor yang gunakan ni apa ni joystick kan? Hydraulic, yes. Dia menggunakan joystick lah. Tapi yang ni dia hanya menggunakan steering wheel lah. Yeah. Dan pada pendapat saya untuk steering wheel dibandingkan dengan joystick ni, dua-dua ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. Macam kalau lebih praktikal, steering wheel lah. Kalau joystick tu maybe makan masa untuk kita biasakan. Sebab dia kecil, jadi kita punya tendensi untuk kita terlebih buat tu dia tinggi lah, agak tinggi lah. Okay, tu untuk steering wheel. Okay, ini seat macam yang dibincangkan tadi. Dalam dia ada spring. Okay, untuk kita elakkan daripada kita tersalah tekan pedal dekat bawah tu. Dan also untuk serap hentakan lah daripada permukaan tanah. Okay. Jadi seterusnya adalah hydraulic power dekat belakang ni. Tak tahu jelas ke tak di kawasan ni saya tunjuk ni. Kena labelkan lah, letak apa bulat gambar apa icon error ke apa ke. Okay. Supaya lebih lagi clear lah. Okay. Dia punya hydraulic power rock shaft ni dia berkemampuan untuk menampung 1.4 tan kapasiti untuk kerja berat lah. Okay, lepas tu ni part yang last sekali. Ni kita orang tak buat bahasa Melayu lagi. Ni dia punya front blade. Okay, untuk kerja-kerja di ladang. Macam kita nak sauk ke. Untuk kita ratakan permukaan tanah.
untuk kita tolak loose material. Untuk kita basically untuk penyelenggaraan kawasan peladangan lah. Ni kegunaan front blade pada sesebuah traktor tersebut. Okay, itu saja daripada kumpulan kami. Okay. So yang tadi go back to your slide. Wait, jangan exit lagi. Apa? Go back your punya slide tadi. Sebelum tu ada slide sebelum. Lagi. Bukan, next. Yang steering wheel ni kena buang Okay. Cari komponen lain lah. Okay. Steering wheel. Steering wheel tu kurang relevan lah. Bukan saya kata tak relevan, tapi kurang relevan ya. Next. Okay, tayar ni gambar belum tukar. Gambar ni gambar depan ni, tayar depan. Okay. So kena combine dengan slide yang sebelum tu. Okay, next. Ke depan. Next. Ada lagi tak? Ada ni. Ni saja. So next. Okay, so your group kena improve banyak sikit Banyak lagi komponen yang tertinggal yang kamu boleh add ya. So contoh yang tadilah sama yang tadi. Tak ada lagi komponen yang sentuh analytical system pada traktor. Kan? So mungkin kumpulan kamu boleh add on lah analytical system kat mana dia punya engine system, detail sikit engine system. Depan tu ada engine tapi ada filter, ada water, fuel pump, injector dan sebagainya. So kamu boleh search gambar-gambar tu and then boleh add on lah as to show you will have some differences from the rest. Yeah. Baik, Doktor. Okay. So next group. Thank you, Syafiq. Alright, thank you, Doktor. Group 3, Doktor. Okay. Siapa ni? Nurse. Okay, Nurse. Go ahead. Boleh nampak ke? Besarkanlah. Kau view. Boleh tak? Okay, boleh nampak? Boleh nampak, Doktor Boleh. Go ahead. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih, Doktor. Kami dari grup 3. Di kumpulan saya Muhammad Harun Abdul Maznan, Mihaz Riza, Steven Lun, Siti Warashida dan Nur Atirah Sahira. Okay. Ini antara komponen yang kenapa dia keluar ni? Okay. Antara komponen yang kami senaraikan iaitu tayar, PTO, hydraulic system, brake system, engine dan juga pemberat. Okay, Steven, boleh teruskan? Go ahead, ya. Steven, are you there? Hello. Okay, tayar boleh didapati dalam pelbagai saiz, iaitu 4, 6 atau 8. Peringkat tayar menunjukkan kekuatan perbandingan tayar. Semakin tinggi penilaian, semakin kuat tayarnya. Tekanan inflasi pada roda belakang traktor bervariasi antara 0.8 hingga 1 ataupun 5 kg per cm persegi. Tekanan inflasi roda depan berbeza dari 1.5 hingga 2.5 kg per cm persegi. Tayar pneumatik yang berguna dalam keadaan operasi besar mungkin sekitar 6,000 jam bekerja untuk palang. Okey, untuk front axle adalah unit di mana roda di depan
roda depan dipasang. Roda ini adalah roda di mana traktor dipandu ke pelbagai arah. Right axle adalah pembina berbentuk tiub bahagian air yang berpusing di bahagian tengahnya. Okay, next. Okay, keduanya adalah PTO iaitu Power Takeoff Unit, iaitu adalah bahagian sistem transmisi yang mengandungi shaft, pelindung dan juga cover dia. Dan shaft ni dia berfungsi untuk memindahkan power daripada enjin kepada implement yang dipasang di belakang traktor tu tadi, untuk menggerakkan implement tu untuk kerja-kerja merotor dan sebagainya. Dan PTO ni dilindungi oleh pelindung yang mana untuk keselamatan lah. Ini contoh PTO dia di bahagian belakang traktor tu yang akan disambungkan kepada implement. Boleh tengok shaft dia yang berbentuk ada bersegi-segi tu untuk disambung kepada implement. Okay, next. Hi, my name is Wan. Okay, now I'm going to explain about the engine. So this engine has 8.7 liter 6-cylinder Curso 9 engines, and it also provide up to 14 horsepower in rated power and up to 31 horsepower in maximum power, and it also up to a 15% increase in peak torque. So as you can see, that's the engine. So next slide. Okay, this engine has the Genesis T8 engine power management, EPM. So it has a clean running engine, and it has proven, this engine also has proven EcoBlue technology with selective catalytic reduction, SCR Curso engine that deliver increased horsepower, and it also adjusts the engine output to match your working condition, optimizing fuel efficiency and boosting your overall productivity. And this engine has the SCR advantage, which is the breathability, which the nitrogen oxides in exhaust gas are converted to harmless water and nitrogen. And it also have cooling power, where it handles the heat generated by the powerful new engines that promotes airflow, letting cool air in and warm air out. So it also has the engine braking to slow the tractor down and saving wear on the brake pads. I think that's for the engine. Untuk yang keempat, brake system. Brake dekat traktor ni digunakan untuk stop the motion. And then dia ada dua brake pedal, untuk satu untuk each rear wheel. Lepas tu each pedal tu operated independently untuk assist turning of the tractor during the field work. And then kalau by braking just one wheel, tractor tu boleh buat a really tight turn supaya tak merosakkan any crop dekat ladang. Next. Untuk brake system ni, dia consist of reservoir, brake control valve, release connector, brake cylinder, brake shoes, master cylinder and linkage. And then ni basically how the brake system work. So bila driver tu tekan brake pedal, nanti dia akan push the piston forward direction, and then akan force fluid to send to the wheel cylinder inside the brake drum. And lepas tu kemudian dia akan force piston tu in outward direction.
So bila piston tu goes outward, shoes tu akan slide in our direction to the rotation of drum and akan stop by friction. Tu je. Next. Are you there? Siapa ni? Okay, sorry doktor, problem sikit tadi. Okay. Okay, untuk traktor jenis ni kami dapati yang menggunakan hydraulic system, di mana hydro tu bermaksud cecair, minyak, dan ulic tu sendiri bermaksud pengaliran cecair. Jadi hydraulic system ni adalah sifat satu mechanical yang digunakan dalam kerja-kerja mengangkat atau menolak benda kerja-kerja berat lah, benda-benda berat dan berkuasa tinggi. Secara kasarnya, walaupun tugasnya adalah untuk mengangkat kerja-kerja berat, beban berat, namun mempunyai pelbagai komponen seperti tank, filter dan pump. Okay. Antara kebaikan sistem ini adalah mudah dikawal dan sesuai untuk dikendalikan dengan perlahan ataupun laju dan menghasilkan daya yang tinggi lah tadi. So itu je untuk hydraulic system. Terusnya ada satu lagi doktor, iaitu pemberat. Seperti yang dapat lihat dalam gambar ni, dia berfungsi untuk menyeimbangkan traktor bila mana implement dipasang di bahagian belakang traktor, dan untuk memastikan juga traktor ni tidak terangkat bahagian depan ni bila operasi membajak dijalankan. Okey, itu saja dari sekian dari kami. Okay, so finally, terima kasih kepada 6. So mungkin dia dah terima komen awal-awal, dia boleh improve. So, okay, let's go back first slide tadi, second slide. Okay, tengok senarai komponen ya. Okay, semua boleh lihat ya. So, tayar, PTO, hydraulic system. So, hydraulic system ni mungkin dia sepatutnya dekat belakang ya. So, hydraulic system ni lebih kepada untuk kuasa mengangkat ya, bukan di depan ya. So, mungkin kena level tu, kena betulkan ataupun pilih gambar yang ada gambar belakang sektor lah. Yang ada hydraulic system, PTO system, drawbar system dan sebagainya. Okay. Pemberat. Okay. So komponen yang saya mention tadi adalah counterweight pemberat. Apa fungsi pemberat? Again, boleh repeat tak? Supaya yang lain boleh dengar sekali lagi. Apa fungsi pemberat? Pemberat ni adalah untuk menyeimbangkan traktor bila mana implement di belakang traktor tu dipasang untuk kerja-kerja membajak. Jadinya biasanya implement ni mempunyai berat yang sangat berat, yang tinggi. Contohnya 1 tan ke atas, 1 metrik tan ke atas berat implement tu. Jadinya bila di belakang tu ada implement yang berat, traktor akan mudah terangkat. Sebab tu ada fungsi pemberat di bahagian hadapan traktor tu untuk seimbangkan traktor. Okay, ada jawapan lain? Pemberat. Ada jawapan lain? Okey, jawapan dia betul tadi daripada siapa tadi nama? So Nas, okey Nas. Bulan 3 kan? Okey. Ya, ya. So bukan bulan 6 bulan 3. So jawapan tadi betul, cuma kurang tepat sebab kalau on typical road semasa tidak bekerja memang dia stabil memang actually kalau tak letak pemberat pun dia tak akan jungkit lah ataupun doing a wheelie. Dia sebenarnya semasa dia operate di ladang especially alatan yang memerlukan daya tarikan yang kuat, contoh membajak bajak piling dia akan ada counterweight, dia pacak
dia akan memotong tanah. So tanah sebenarnya dia akan menghasilkan apa? Rintangan ya, macam cangkul lah. Okay, soalan cangkul. Tapi kamu bawa cangkul tu, kamu drag dia, tarik ke depan. Boleh tak? So imagine it's a tractor. So dia akan menjungkit lah. So part of it actually untuk menahan daya tarikan tu, daya rintangan tu, so dia letak pemberat di hadapan. So itu jawapan yang lebih tepat lah. Berbanding kalau sekadar berat. Kalau sekadar berat, actually berat implement tu, tayar belakang sebenarnya sudah boleh menampung berat alatan lah. Okay, so nanti kita akan belajar berkaitan dengan pemilihan alat sebenarnya, topik nombor 6 ke 7 saya dah ingat. Okay, yang tu pemilihan traktor dan implement yang sesuai lah berdasarkan berat dan kapasiti. Okay, so kumpulan ni yang perlu improve adalah pemberat tu, dia punya explanation, gambar PTO, dan mungkin boleh cover juga hydrobar dengan 3.H, hydraulic, ada 3 lagi tambahan kat situ. Hydraulic tu dekat belakang ya. Brake system, okay, brake system mungkin tak nampak sangat lah kat sini, tapi boleh add juga lah. Okay, alright, next group ada lagi pulang? Pulangan belum lagi kan? Ada. Okay. Nak belum? Terima kasih Nas. Okay, kumpulan 6, last group. Hopefully boleh improve ni. Banyak komen dia dah dengar awal-awal ni. Okay, let's see. Saya tak adalah strict sangat nak grade markah kamu. So just matter of like learning process kan. So kita bagi peluang untuk semua buat improvement, buat perbincangan, komen dan sebagainya. Okay. Sebab kita terpaksa buat macam ni sebab dia online. Sebab kalau direct face to face dia sebenarnya lagi berkesan sebenarnya kaedah pembelajaran. Sebab kamu tak boleh nak pegang dia tu, alat tu, nak tengok real life. So you don't feel that kind of like that moment. So I think it's worth it also for us to discuss like this, and also everyone have the option to improve if they want to improve the content. Okay, go ahead. Sorry. Dah ready belum? Belum Okay, nak share? Sekejap. Okay, introduce yourself first. Dah share ya? Hello, Assalamualaikum. Can you guys hear me? Yes, go ahead. Boleh. Present. Kat atas tu, top right tu tekan. This is This is my group members. First is Muhammad Afiq bin Kamal Ruzali, me, Muhammad Nurali Kumar bin Yassin, third Nurul Anis Atira binti Abu Talib, or Nur Afishah binti Abdul Manaf. Okay. Our group choose model TT49 combined harvest 4-wheel drive. This is the component that we'll choose, which is tractor bonnet, wake block, front axle, tires, and drawbar. For the tires component, the function is the road shock easily absorb due to its big size, decrease the vibration that happen to the vehicle while driving, treat the tire, allow easy gripping on the soil. Different type of treat are used for different soil type. The reason why the front tires are very small
compared with the rear wheel, because it can generate more or transmit through the rear wheel in a tractor. Second, tractor require enormous amount of torque, which is pulling power, and not very high speed. The rear wheel act as a final gear, hence they keep it big. And lastly, the front wheel is used just for steering, hence they keep it not too wide, which is to reduce steering of effort, and small to reduce weight and tire cost. Second is weight block, which is function is attachment used on the tractor fit with front loader. Second, the extra weight is used to balance the machine up when workers with large amount implement. And lastly, more stable and give better traction. For the tractor bonnet, the bonnet of the tractor is taken in consideration to check the vibration, and the material of the bonnet is altered in order to reduce the vibration of the vehicle and its part. Fourth, front axle. Front axle is the unit on which front wheel is mounted. The wheel is an idler wheel by which tractor is steered in various directions. The axle is a rigid, tubular or I-section steel construction, pivot at the center. And lastly, drawbar. Important part because it aims at the process of transporting very heavy load. It also has a function to connect the tractor to the object that one want to drag, like straw or a trailer. So that's all for our group for the component of the tractor. Okay, next, go back. Okay, here you have a drawbar. Depan. Okay, next. Yang tadi. Gambar yang ada gambar tractor. Okay, thank you. Alright. So here, so the tire is okay, the drawbar. So bonnet tu apa ya? Bonnet. So mungkin actually this is not bonnet. What we call apa tadi? You present apa? Yeah, next slide. What we call it hood engine. Engine hood. Engine hood. Not tractor bonnet. Okay, so you need to switch. Kita orang salah. Yang tu you kena buang. Nombor 3 tu kena buang. So mungkin you boleh letak apa? Engine compartment. So dalam engine compartment tu you boleh ada sistem untuk fuel apa ni? Fuel injector, you boleh ada exhaust, etc. lah kat situ. Okay. Right. So meaning that left you with still 5. Front axle tu, okay. Front axle betul, tak ada masalah. Cuma you kena tunjuklah dia punya drive dia, sama ada 4-wheel drive ke ataupun 2-wheel drive pada tractor gambar yang kamu tunjukkan lah. Okay. Weight block betul. Nombor 1 apa? 2, 3, 4, 5. Nombor 1. Tire. Oh, tires. Okay. So next time I think I should exclude the tire from the requirement. Tire it seems so easy. Okay. Okay, since the last group, ada tak lagi yang kumpulan lain yang nak add on? Cuba tunjukkan gambar. Kejap. Gambar yang slide pertama. Okay. Ada tak kumpulan lain nak tambahan? Okay, so tadi kalau kita summarize di sini saya boleh buat summarize 10.45 dah. Okay, so apa yang kita belajar hari ini adalah komponen-komponen yang ada pada sebuah traktor ya. So contoh tire, engine compartment, seat, steering mungkin betul tapi saya kurang tepat lah. Bukan pilihan saya. Counterweight, weight block di depan, engine compartment dah tadi, axle, gear,
axle and gear transmission and so on. So there is one more thing, one more component. Memang unik saja pada traktor. Yang lain kenderaan luar tak ada. So mungkin kalau traktor model yang sebelum tu kawan-kawan kamu present dia ada cabin ada cermin dan sebagainya. Di situ dia tak nampak sangat. So yang ni model ni memang actually New Holland ni dia I call it naked so di atas tu dia ada atap roof dan di belakang tu nampak tak palang U shape tu. Okay, semua nampak U shape Boleh tunjuk sikit Ikmal, tunjuk sikit, gambar sikit palang-palang gambar belakang driver. Bentuk U terbalik. Betul U terbalik tu. Okey, agak-agak tu apa nama dia, komponen dia? Itu kalau traktor yang ada cabin memang tak nampak. Kalau traktor ni memang nampak. Dia bukan sekadar tiang dia panggil ROPS, Roll Over Protection Structure. ROPS. Okey, tujuan dia apa? So nanti kumpulan ni boleh carilah ataupun kumpulan lain boleh tambah komponen ni sebagai dalam list ROPS dipanggil. Okey, ringkasan dia Roll Over Protection Structure. Okey, untuk apa? Kalau you tengok case-case boleh Google case-case kemalangan traktor. Okey, kalau traktor terbalik apa jadi? Terus nampak pemandu. Driver. Kalau kereta okey lagi, kereta dia ada structure kan? Kereta van lorry semua curi motosikal So at least ada structure. Kalau traktor, kalau tak ada memang nampak terus. Dia berat dia lebih 1 ton So lagi teruk lah. So banyak kes-kes kecederaan di mana kalau traktor ni dia naik kawasan tinggi ataupun menuju bukit, ini structure ni memang kena ada supaya bila dia terbalik, kalau you tengok angle itu, katakan you letak pembaris antara bahagian paling atas dengan angle kepada buat triangle pada engine. So di situ adalah slope dia. So dia takkan hempak pemandu tu. So pemandu bila berlaku terbalik, roll over, so dia ada protection lah, minimum protection. Dengan syarat dia kena pakai apa? Safety helmet dan seat belt. Yes, kena pakai. Kalau tak pakai, itulah potensi kecederaan tu tinggi lah. Okay, so pada saya komponen-komponen ini, safety ni adalah ciri-ciri yang ada pada sebuah traktor. So kita dah bincang tadi panjang lebar berkaitan dengan ciri-ciri sebuah traktor di mana ianya adalah menjalankan fungsi sebuah traktor. So yang paling utama sebenarnya adalah di bahagian belakang traktor yang 3 ada 4 komponen yang kita boleh nyatakan ianya sebuah traktor ataupun boleh menjalankan fungsi sebagai sebuah traktor, menarik, mengangkat dan memutar dan juga mencangkuk ataupun to hinge untuk sangkutan 3 penjuru. Hydraulic is by itself this combine sekali. Okay, dan satu lagi komponen yang ada pada belakang traktor adalah kuasa elektrik kuasa elektrik. Ada juga komponen-komponen alatan implement pada belakang traktor. Kita menggunakan kuasa elektrik. Contoh kuasa elektrik apa? Nak buat apa traktor? Ingat masa lecturer saya pertama fungsi traktor sebagai prime mover ataupun kita panggil sebagai portable power bank. Kan? So dia sebagai sumber kuasa. Boleh bergerak, boleh statik. So dia memegang kuasa. So elektrik tu power source dia daripada enjin. So dia deliver elektrik untuk lampu-lampu bahagian belakang kalau ditarik trailer, kalau ditarik mini motorized system. So dia bersambung pada sistem elektrik di belakang lah. Okay, tapi tetap dia punya voltage dia just 12 volt lah. Okay, alright, boleh So setakat ini saja lab kita hari ini. So tugasan next nanti untuk kamu improve report kamu ni dalam bentuk slide, dan penghantaran slide ni adalah wakil kumpulan saja. Satu kumpulan satu saja. Jangan hantar semua
Sebab kalau hantar semua pening saya nak tengok, nak download ya. So maksud saya kalau ada 6 kumpulan ni, 6 sajalah slide presentation. Make sure ada nama kumpulan ya. Nama kumpulan setiap tu. Dan kalau boleh lah, nama file PPT tu terus letak nama kumpulan G1, G2, whatever. Nanti G6. So, senang saya nak sort nanti. Dia beri kat saya lah. Dan markah you all boleh tengok nanti dekat situ jugalah. Saya akan bagi markah terus ya. Do assignment tu. Okay, my evaluation based on what you have submitted. Okay, jelas semua ya? Okay, thank you Iqbal. You boleh end the slideshow. So saya harap kamu semua dapat belajar hari ini apa yang kita cuba tekankan, dan walaupun tak dapat real engagement, tapi at least secara teori lah dapat pengenalan kepada sistem traktor dan sebagainya. So minggu depan sama juga konsepnya. Tadi siapa yang baru join tadi, so kita dah setuju kita akan buat macam ni lah, same konsep untuk amali, especially feedback. So saya akan bagi tugasan pada awalnya, dan katakanlah pukul 9.30 ataupun pukul 10 macam tu, 1 hour before the end of the session. So saya akan dapatkan progress lah untuk setiap kumpulan. Dan setiap kumpulan wajib pass dia punya progress berdasarkan apa yang sedia ada lah masa kamu buat tu. Okay, waktu amali tu, so terus buat dan terus report progress, dan people can comment. Okay, kawan-kawan boleh komen dan tengok boleh improve juga. Okay, sama-sama belajar lah. Dan kalau ada cadangan dan sebagainya boleh nyatakanlah, utarakanlah di semasa amali ataupun lecture. Okay, kalau ada soalan jangan segan nak tanya, just tanya saja. Saya tak ada masalah. Kalau jawapan saya tak mampu nak jawab, so saya boleh resolve soalan tu, so saya cari jawapan dia dan saya akan share next session. Okay, so before end, make sure dah log in dekat Putra Blast untuk attendance. So sampai pukul 11 saja ni. Cepat ada 7 minit siapa yang belum lagi. Okay, so if with that, kalau tak ada apa-apa soalan,